Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Saya Dr. Jamilah Hanum Abdul Qayyum, pembantu profesor dan ahli psikologi klinikal daripada Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Hari ini saya akan berkongsi mengenai terapi kognitif tingkah laku atau dalam bahasa Inggerisnya Cognitive Behaviour Therapy atau akronimnya adalah CBT. Jadi saya akan menggunakan perkataan CBT dalam perkongsian saya bagi menerangkan apa itu terapi kognitif tingkah laku. CBT ialah satu bentuk rawatan psikologi yang telah terbukti berkesan untuk pelbagai masalah kesihatan mental. Contohnya masalah kemurungan, kebimbangan, masalah penggunaan alkohol dan dadah, masalah tingkah laku pemakanan dan penyakit-penyakit mental teruk yang lain seperti bipolar. Selain daripada berkesan terhadap pelbagai masalah kesihatan mental, CBT juga terbukti berkesan menangani masalah psikologi yang dihadapi oleh pesakit-pesakit kronik yang lain seperti diabetes dan kanser. Untuk pengetahuan semua, banyak kajian penyelidikan yang mendapati CBT membawa kepada peningkatan yang ketara dalam fungsi dan kualiti hidup. Dalam kajian-kajian ini, CBT didapati sama berkesan atau lebih berkesan daripada terapi-terapi psikologi yang lain. Ada juga kajian yang mendapati CBT turut lebih berkesan daripada ubat-ubatan psikiatri. Walau bagaimanapun, lebih banyak kajian yang menunjukkan apabila CBT dijalankan dan diambil bersama ubat-ubatan psikiatri, masalah kesihatan mental lebih berkesan untuk diuruskan dengan lebih baik. Penting untuk saya tekankan di sini bahawa CBT telah dibuktikan berkesan berdasarkan kaedah penyelidikan dan amalan klinikal yang berterusan. Sememangnya, CBT adalah pendekatan yang mempunyai bukti saintifik yang mencukupi dalam menghasilkan perubahan pada seseorang individu. Maka dengan itu, CBT berbeza daripada banyak bentuk rawatan psikologi yang lain. Mari kita lihat beberapa prinsip-prinsip teras CBT. Pertama, masalah psikologi seseorang berpunca sebahagiannya daripada cara berfikir yang tidak rasional. Kedua, masalah psikologi seseorang berpunca sebahagiannya daripada corak tingkah laku yang tidak membantu. Dan ketiga, orang yang mengalami masalah psikologi boleh mempelajari kaedah yang lebih baik bagi menguruskan cara berfikir yang tidak rasional dan tingkah laku yang tidak membantu. Ini boleh mengurangkan masalah kesihatan mental, meningkatkan fungsi dan kualiti hidup mereka. Seperti yang diberitahu, CBT melibatkan usaha untuk mengubah corak pemikiran yang tidak rasional. Ini kerana apa yang kita fikirkan akan mempengaruhi perasaan dan tindakan kita. Strategi mengubah corak pemikiran ini termasuklah pertama, belajar untuk mengenali pemikiran Herod atau cognitive distortion seseorang yang menyebabkan masalah terjadi. Kemudian, nilai semula pemikiran Herod ini berdasarkan realiti agar ia boleh menjadi lebih rasional. Kedua, belajar untuk memahami tingkah laku dan motivasi seseorang dengan lebih baik. Ketiga, menggunakan kemahiran menyelesaikan masalah atau problem solving skill untuk menghadapi situasi-situasi yang sukar. Keempat, CBT turut mengajar kita untuk membangunkan rasa yakin dengan kebolehan dan kemampuan diri sendiri. Rawatan CBT juga biasanya melibatkan usaha untuk mengubah corak tingkah laku seseorang. Strategi ini mungkin termasuk, pertama, CBT mengajar untuk berdepan dengan ketakutan seseorang, bukan mengelakkannya. Kedua, CBT menggunakan main peranan atau role play bagi mempersiapkan seseorang belajar berinteraksi dengan masalah yang berpotensi dihadapi dengan orang lain. Ketiga, CBT mengajar cara-cara untuk menenangkan fikiran dan merehatkan tubuh badan. Bukan semua CBT menggunakan kesemua strategi yang telah dibincangkan. Sebaliknya, ahli terapi CBT dan pesakit atau klien akan bekerjasama dalam memahami masalah yang dihadapi bagi membangunkan
strategi rawatan yang kolaboratif. CBT memberi penekanan untuk membantu seseorang individu belajar menjadi ahli terapi untuk diri mereka sendiri melalui latihan dalam sesi serta latihan kerja rumah di luar sesi. Pesakit atau klien dibantu untuk mengembangkan kemahiran mengatasi, di mana mereka boleh belajar mengubah pemikiran tidak rasional, emosi yang tidak selesa dan tingkah laku bermasalah mereka sendiri. Ahli terapi CBT menekankan perkara yang berlaku dalam kehidupan seseorang pada masa ini. Bukannya tentang sejarah hidup di masa lampau yang telah membawa kepada kesukaran mereka. Walau bagaimanapun, sejumlah maklumat tentang sejarah seseorang diperlukan bagi lebih memahami masalah yang dihadapi. Tetapi tumpuan yang diberikan dalam sesi CBT adalah mengenai masa sekarang dan bagaimanakah cara yang berkesan untuk menghadapi kehidupan di masa ini dan juga di masa akan datang. Itu sahaja penerangan ringkas daripada saya mengenai terapi kognitif tingkah laku atau Cognitive Behaviour Therapy CBT. Sebelum saya mengakhiri sesi kita, saya ingin mengingatkan apa yang kita fikirkan akan mempengaruhi perasaan dan tindakan kita. Bab kata ahli falsafah Greek Epictetus, kita tidak terkesan dengan apa yang berlaku ke atas kita, tapi kita terkesan dengan cara kita berfikir tentang apa yang berlaku. Dengan ini, saya mengajak penonton-penonton semua untuk belajar-belajar uruskan fikiran kita agar fikiran kita jadi lebih baik, emosi kita lebih tenang dan tindakan kita lebih rasional. Assalamualaikum dan salam sejahtera.